Baik, bercakap mengenai apa yang berlaku ini, persoalan yang timbul ketika ini adalah mampukah ataupun adakah darurat itu akan diisytiharkan dan apakah kesannya dan adakah darurat jika diisytiharkan akan mampu untuk menstabilkan politik tanah air dan juga dalam masa sama mengawal penularan wabak COVID-19. Dan untuk itu saya nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Ummu Atiyah Ahmad Zakwan, pensyarah kanan Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Hakim. Doktor, Apa khabar? baik, sihat Alhamdulillah. Doktor, bagaimana jika pengisytiharan darurat itu diumumkan ataupun diisytiharkan, bagaimana ia sebenarnya boleh orang kata apa, killing two birds with one stone, iaitu melakukan dua perkara dalam satu tindakan, iaitu mengawal penularan COVID-19 dan juga untuk mengakhiri drama politik ketika ini. Okey, terima kasih Hakim. Saya rasa isu darurat ni memang menjadi sampailah ketika saat ini. Kita akan tunggu nanti Agong dan Majlis Raja akan bermesyuaratlah. Okey, jadi sebenarnya kalau kita nak jawab straight tu dia agak sukar. Kita kena tengok layer by layer. Kalau kita mengisytiharkan darurat, jadi pihak eksekutif mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengurus untuk mentadbir urusan-urusan negara lah, termasuklah COVID ni. Jadi kalau tengok COVID-19, saya rasa kita masih boleh lagi mengawal. Saya tengok KKM mengurus dengan baik kan. Kita adakan lockdown sebelum ni, PKPD. Jadi nampak tersusun. Cuma memang penularan sejak PRN Sabah ni nampak lagi orang kata apa, lagi banyaklah. Okey. Kalau kita nak menggunakan justifikasi ini untuk COVID, untuk darurat, boleh juga, tetapi kita kena perlu lebih jelas kepada rakyat apa prosedur-prosedur yang telah dilakukan. Itu satu. Tetapi saya rasa yang lebih menekankan untuk kita buat darurat ni adalah kemeluk politik kita ni yang tak habis-habis. Daripada saya rasa setahun dahulu sehinggalah sekarang, apatah lagi kita akan bakal melihat pembentangan belanjawan pada bulan November ni. Jadi ada juga orang-orang mengatakan bahawa ada movement akan cuba untuk menggagalkan belanjawan tersebut. Jadi kita kena ingat bahawa belanjawan ini sangat penting untuk kerajaan mentadbir segala urusan-urusan negara pada masa hadapan, pada tahun depan 2021, termasuklah urusan-urusan yang berkaitan dengan COVID ni. Jadi saya setuju dengan Hakim tadi, killing two birds with one stone, kan, which is very true. I really agree. Sebab kalau kita andaikan tidak ada sabotaj ataupun tidak ada permainan-permainan yang kita katakan sebagai permainan kotor, jadi saya rasa tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan ataupun kerisauan untuk kita melangsungkan parlimen pada bulan November ni tanpa pengisytiharan darurat. Kalau tak ada benda-benda tu, saya rasa tak perlu pun darurat tu, pengisytiharan darurat tu. Sebab COVID to me is still under control. Cuma mungkin kita boleh apply lagi undang-undang yang mungkin lebih ketat lagi. Mungkin kita akan buat ataupun mungkin darurat peringkat yang lebih terfokus. Yeah. Saya nak ingatkan di sini, bukan nak ingatkanlah, saya nak share lah. Kebanyakan negara-negara memang ada yang menjalankan darurat. Tak ada masalah pun sebab COVID ni memang very serious. Macam Jepun buat selama sebulan, Bulgaria, even United States baru-baru ni pun buat. Presiden Donald Trump telah mengisytiharkan darurat kerana dia nak melepaskan sumber-sumber keuangan daripada Federal Reserve. Jadi kalaulah kata kita nak applykan darurat ini, saya rasa boleh, tetapi
langkah selepas itu. Maksudnya kerajaan kena begitu kena telus, kena jelas terangkan kepada rakyat apakah yang rakyat perlu lakukan dan apakah assurance yang kerajaan akan buat. Okey, itu satu. Kemudian pada masa yang sama kita kena beri juga time frame tu berapa lama darurat dijalankan. Sejauh mana darurat tu boleh merehatkan ahli-ahli politik kita ni yang begitu rakus dengan minta maaflah saya guna terminologi ni sebab it's too much kadang-kadang. Betul. Jadi Doktor, tapi dalam masa sama doktor, apabila kita bercakap mengenai tindakan yang jika diambil ini boleh diibaratkan seperti sambil menyelam minum air. Saya sudah jumpa istilah bahasa Melayunya. Kita juga ada kebimbangan di luar sana oleh pengkritik adalah apabila jika kita berada dalam keadaan darurat, ianya memberikan kuasa penuh terhadap cabang eksekutif untuk melaksanakan apa-apa perundangan ataupun tindakan. Bagaimana kita boleh pastikan ataupun tindakan yang boleh dilakukan, boleh diambil bagi memastikan bahawa ianya dibuat berdasarkan kepentingan rakyat semata-mata dan bukan untuk memastikan kedudukan sebuah entiti. Okey. Kalau dalam konteks Malaysia, undang-undang yang dibuat semasa darurat, Agung mempunyai kuasa tersebut dan undang-undang itu dipanggil ordinan dan undang-undang itu boleh dijalankan semasa darurat. Tetapi apabila nanti Parlimen bersidang, perlu ada pembentangan undang-undang tersebut. Jadi undang-undang itu boleh dikalahkan di Parlimen. Jadi bagi saya, isu bukan menyalahgunakan, maksudnya isu kuasa yang besar kepada eksekutif itu saya rasa boleh dikekang dengan apabila dia akan masuk semula dibentangkan ke Parlimen Kelab. Dia kena dibentangkan di Parlimen Kelab. Jadi maksudnya eksekutif tu dia maksudnya di dalam konteks ini mungkin kita punya Agung, Yang di-Pertuan Agong, dia tak boleh, baginda tidak akan, bagi saya percaya tidak akan sewenang-wenangnya menggubal undang-undang yang bagi saya akan deprive rakyat. That's why emergency ni ataupun darurat ni disyorkan agar dijalankan dalam masa yang terhad saja. It's a temporary measure. Dia bukan keadaan yang prolong selama-lamanya. Jadi kalau tengok di negara-negara lain dalam sebulan kan, macam di UK selama 6 bulan dan dia akan di-renew sehinggalah kalau diperlukan selama 2 tahun. Jadi saya rasa di sini kita ada check and balance, maksudnya dia bukan boleh diluluskan sesuka hati. Memang ketika darurat tu dia akan dijalankan, tetapi ada masanya dia akan dibentangkan semula di Parlimen, maksudnya perlu ada accountability kelak di dalam Parlimen. Jadi saya rasa ini akan memberi satu mungkin peringatan kepada eksekutif kelak ketika nak menggubal undang-undang ketika di dalam keadaan darurat.